dan yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 感谢主。 Bagi kita semua bahwa sampai hari ini kita masih bisa datang untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 因为知道今天我们仍然可以来到神的面前，来听神的话，来赞美我们的神。 Walaupun banyak keterbatasan, tetapi saya percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan berkat dari firman yang kita dengarkan. 虽然有限，我们来到这里，但是我们相信神的祝福仍然充满着我们大家。 Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah panggilan sebagai murid Kristus, yaitu menjadi penjala manusia. 今天早上的题目就是成为基督门徒的呼召，就是要成为这些我们就是要得人。 Mari kita buka di Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-11. 我们来打开我们的圣经，在路加福音第5章第1到第11节。 Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. 路加福音第5章第1到第11节。 Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 路加福音第5章第1节到第11节这里说，耶稣站在哥尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船，洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了2只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就
俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶着以往所打的疑。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把2只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。阿门。 Amin. Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， bagi sebagian orang memancing atau menangkap ikan itu adalah sesuatu yang mungkin sangat membosankan. 可能有些人说钓鱼或者这个抓鱼是一件很厌倦的一件事。 Apalagi kalau kita sudah menghabiskan banyak waktu berjam-jam kita memancing tetapi tidak ada hasil atau tidak ada ikan yang kita dapatkan. 就是仪式就是我们花了很多的时间、很长的时间，然后没有钓的一只鱼。 Tentu itu sangat menjengkelkan, sangat mengecewakan kalau kita tidak mendapat ikan. 这件就是会让我们觉得很懊恼，然后觉得很失望。 Namun ketika pancingan kita atau umpan kita itu dimakan oleh ikan, 但是呢，当我们的这些得到了鱼了之后， maka segala jeripaya, segala pengorbanan kita itu seketika hilang. 我们所有的劳力了，我们所有的这些累了，我们就觉得值得， Seketika berubah menjadi sukacita. 之后就变成了喜乐。 Ada sensasi yang luar biasa ketika pancingan kita itu disambar oleh ikan. Ada kegembiraan di sana. 就是有一件很特别的一件事，就是当我们的钩抓到了，得了一只鱼的话，我们就很高兴。 Tentu untuk menjelaskan rasanya itu sangat sulit, apalagi bagi kita yang tidak pernah memancing. 当然，我们不知道要怎样表达，更何况我们这些还没有钓过鱼的人。 Tetapi yang pasti rasanya luar biasa, bahkan sepadan dengan waktu, dengan tenaga, dengan biaya yang kita keluarkan. 但是我相信这个喜乐呢，是我们无法用我们的劳累啊，用我们的金钱，用我们的时间来去表达的。 Hal yang sama juga kita temukan ketika membaca perikop firman Tuhan pada pagi hari ini. 同样的，就是当我们读了今天早上的经文， Mereka yaitu Petrus dan kawan-kawan mereka adalah nelayan. 他们就是这些西门彼得这些们就是打鱼的渔夫， Pekerjaan mereka adalah nelayan. 他们的工作就是打鱼。 Dan tentu adalah sesuatu hal yang sudah biasa bagi mereka dan mereka sangat ahli di dalam menangkap ikan. 当然，这件事情呢，对他们来说是一个小事了，他们习惯了。 Tetapi diceritakan kepada kita bahwa pada hari itu, pada malam itu, tidak ada satu ekor pun ikan yang berhasil mereka tangkap. 但是呢，在这里有对我们说，他们整夜劳力都没有打了一只鱼都没有。 Tentu hal ini membuat mereka menjadi frustasi, mereka kecewa, mereka jengkel, mereka bingung dengan hal yang mereka alami. 当然了，这件事就会让他们觉得很懊恼、很失望，因为没有打造了一只鱼都没有。 Bagi Simon Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi itu sudah menjadi periuk nasi mereka, artinya menjadi mata pencaharian mereka. 对西门彼得他们来说，打鱼的事情呢，不是只单单是他们的这个喜爱，但是是因为他们每天的生活就是要得着这些鱼来生活的。 Tidak ada ikan artinya tidak ada yang bisa mereka jual, tidak ada yang bisa mereka bawa untuk
pulang kepada keluarganya. 没有打到鱼的话，意思就是说他们没有鱼去拿去卖，然后就是没有东西可以给家人吃。 Namun segala jeripaya mereka, segala kekecewaan mereka, kebingungan mereka diubah seketika oleh Tuhan dengan menjadi sukacita. 但是呢，他们这些的懊恼，他们这些的失望呢，一瞬间就被耶稣改成了一件是喜乐的事。 Bahkan mereka dikatakan mereka sampai heran dan takjub dengan begitu banyak ikan yang berhasil mereka tangkap. 这里也说了，他们都惊讶了，为什么他们这样一网所打的鱼就是满满的鱼。 Bahkan sampai jala mereka koyak dan perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka dapatkan. 也说了，他们的网也甚至他们的网要裂开，然后他们的两只船都满满的鱼要沉下去。 Saudara, tentu Petrus dan kawan-kawan mereka bersyukur kepada Yesus atas apa yang sudah Yesus lakukan terhadap mereka. 当然了，这些西门彼得和他的同伴们，他们应当是感谢耶稣的。 Mereka belum pernah mengalami hal yang demikian sebagai seorang nelayan. Ini pengalaman pertama bagi mereka sehingga mereka sampai takjub dan heran. 他们从来没有得到那么多的鱼，所以他们就惊讶了。 Mungkin Petrus dan kawan-kawan juga berharap Yesus bisa melakukan lebih banyak mujizat lagi supaya mereka bisa mendapatkan lebih banyak ikan lagi. 可能西门彼得和他的同伴也希望耶稣会更大大的祝福他们，使到他们会得了更多的鱼。 Tetapi Yesus menawari mereka untuk menangkap sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bernilai daripada sekedar menangkap ikan. 但是呢，耶稣就邀请他们，就是要得着更多的东西，就是不只单单得着这些鱼而已。 Kalian takjub dengan ikan-ikan yang kalian dapatkan? 你们惊讶，你们得到了这些多的鱼呢？ Kalian merasa ini besar, kalian merasa ini hebat? 你们觉得这个是很大，这些是很厉害。 Mulai hari ini kalian akan melihat dan kalian akan melakukan hal yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, yaitu kalian akan menjadi penjala manusia. 从今以后，你们会得着更多的、更大的，就是你们要得人了。 Tuhan Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawan untuk menjadi muridnya, untuk menjadi dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. 主耶稣就呼召西门彼得和他的同伴们，就是他们是打鱼的人，从今以后他们就是要得人了。 Mereka mendapatkan satu undangan yang spesial, yang khusus dari Tuhan untuk menjadi muridnya. 他们就是被呼召要成为耶稣基督的门徒。 Ini artinya Petrus dan kawan-kawan mendapatkan satu anugerah khusus dari Tuhan kepada mereka. 意思就是说，他们得到了这些耶稣的特别的恩典。 Saudara-saudara, dari pemanggilan Petrus dan kawan-kawan ini kita bisa belajar minimal ada 5 tanda yang dimiliki oleh seorang murid. 从这里我们可以看到，如果要成为耶稣的门徒，有5个方面。 5 tanda yang dimiliki oleh seorang murid ketika Tuhan memanggil mereka untuk menjadi 就是 muridnya. 当耶稣呼召他们成为他的门徒，就有5个点我们要去关注的。 Saudara, tanda yang pertama yaitu bahwa seorang murid itu dia sudah pasti dia sangat suka, dia sangat senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia sangat senang menerima pengajaran firman Tuhan. 第一点呢，就是成为门徒们呢，他就是喜欢听神的道。 Saudara, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak dan mereka ingin mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu firman Allah. 这里说呢，众人拥挤他，要听神的话， Kalau 要 kita 听神的道。 Kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 4, ya sebenarnya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menginjil dalam waktu yang cukup lama.
如果我们读在路加福音的第4章那边，那边已经有说了，耶稣就是花了很长的时间来教这些门徒们。 Yesus juga mengusir setan. Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang, bahkan ibu mertua Petrus juga disembuhkan. 那边也说了，耶稣在那边赶鬼，做医治的神迹，然后也医治了西门彼得的母亲。 Jadi saudara-saudara, pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus dan kawan-kawan di pantai Danau Galilea sebenarnya bisa dikatakan bukanlah pertemuan yang pertama. 所以说呢，耶稣和西门彼得在这里，在就是耶尼撒勒的湖边呢，就是不是第一天见面的事情。 Sebelumnya mereka sudah mengenal Yesus. Mereka sudah mendengar tentang Dia, tentang pengajarannya, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. 其实他们之前已经认识了耶稣，他们已经听到了耶稣的事情了。 Tetapi pada hari itu, 但是呢，那一天 Petrus memiliki satu kesempatan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. 那一天，彼得就是有一个特别的机会，就是他可以更认识耶稣。 Dikatakan bahwa Yesus naik ke perahunya Simon dan meminta Simon untuk menolak perahunya lebih menjauh dari pantai. Kemudian Yesus mengajar dari atas perahu Simon. 这里说，有一只船就是西门的船，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下。 Dan Petrus setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. 然后彼得也忠心的听从耶稣的话。 Petrus tentu dalam keadaan yang sangat lelah karena sepanjang malam dia sudah menebar jala tetapi tidak ada hasilnya. Dia sangat lelah. 那个时候我相信彼得是一定很劳累的，因为他整夜在打鱼嘛，打不到鱼，然后耶稣就叫他把这个船撑开。 Tetapi Petrus mau mendengarkan Yesus yang sedang mengajar daripada tidur karena kelelahan. 但是呢，彼得却听从耶稣的话，虽然他可以睡觉躺一下，但是他要用他最劳累的身体，他也是听从耶稣把这个船撑开离岸。 Mungkin dia berpikir kapan lagi kesempatan bisa bersama dengan Tuhan Yesus di satu perahu. Orang yang dia hormati, orang yang dia panggil sebagai guru. 可能他想，还有 kapan lagi punya 何时 kesempatan? 才有这个机会呢？能够跟这些父子同船。 Saudara, pada zaman itu, pada saat itu, di kalangan orang Yahudi, memanggil seorang sebagai guru, artinya orang tersebut kita hormati, kita panggil dia sebagai guru karena kita menganggap dia sebagai orang yang berilmu, khususnya dalam ilmu agama. 在那个时代，就是犹太人呢，如果有人叫他们师父或者父子呢，那个意思就是他们很尊重这个人，然后他们就是这个人呢，就是厉害在这个宗教方面。 Petrus duduk diam di samping Yesus di perahu, mendengarkan pengajaran firman dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang banyak yang ada di pantai mendengarkan Yesus mengajar. 西门彼得就静静地坐在耶稣的旁边，听耶稣在教训这些众人，众人也听见。 Inilah tanda pertama dari seorang murid, yaitu mereka senang mendengar bagaimana Yesus mengajar mereka. 这就是第一点，我们成为耶稣的门徒，就是我们要静静好好来喜欢来听神的道。 Mereka senang mendengar firman Allah, mereka senang bagaimana firman itu dijelaskan kepada mereka. 他们喜欢听神的道，然后他们也喜欢听耶稣如何来解释、来传讲神的道。
Saudara, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris 在英文的版本， versi King James menggunakan kata press upon him. 就是在英文版有说 press upon him。 Kalau terjemahan baru di LAI menggunakan kata mengerumuni, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan kata press upon him. 如果在我们的印尼文这些说的就是拥挤耶稣，但是如果在英文版就是 press upon him。 Artinya Yesus bukan hanya dikerumuni, tetapi dia didesak-desak ya, untuk segera mengajarkan firman Allah. 意思就是说，不只单单拥挤他，但是他们就是逼着耶稣要传讲神的道。 Saudara, luar biasa saudara kalau ada hamba Tuhan yang didesak-desak sampai sama jemaatnya untuk mengajarkan firman Allah. Kalau ada seperti itu ya. 这个就是很特别的一件事情。如果有会友们，他们就是逼着他们的牧师叫他来传讲神的道。 Jadi seorang murid itu suka mendengar gurunya mengajar, dan sebaliknya seorang guru suka mengajar muridnya. 就是因为门徒们他们就是很喜欢听神的道，然后一个父子呢，一个师傅呢，他也是很喜欢传讲神的道。 Jadi kita lihat di sini ada timbal balik antara murid dengan guru. 所以这里 Ada hubungan dua arah. 所以在这里我们可以看见父子和门徒有互相的交流。 Mereka suka mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar, dan Tuhan Yesus suka mengajar mereka. 他们喜欢听耶稣来传讲神的道，耶稣也喜欢传讲神的道给他们。 Saudara-saudara, apakah kita sama seperti Petrus dan orang-orang banyak itu yang suka mendengarkan firman Allah? 亲爱的弟兄姐妹们，是否我们就像西门彼得这样喜欢听神的道，也像这些众人也喜欢听神的道呢？ Apakah kita suka merenungkan, membaca firman Allah, menggali firman Allah, mencari tahu apa yang diajarkan di dalam Alkitab? 是否我们也喜欢读圣经，也思想圣经，然后也去找圣经的意思呢？ Apakah ada semangat, ada kehausan seperti itu saudara-saudara 是 di 否我 dalam 们有 diri 这 kita? 样的精神呢？ Kalau kita punya hal seperti itu, maka kita memiliki tanda yang pertama sebagai seorang murid, yaitu kita haus, kita rindu mendengarkan firman Allah. 如果我们有这样的情形的话，我们就像得着了第一点，就是我们喜欢听神的道。 Mungkin kadangkala kita merasa kita kecapean, mungkin kadangkala kita merasa kita lelah, kita tidak ingin mendengarkan khotbah, kita tidak ingin datang ke gereja, kita merasa kita lelah untuk bersaat teduh, kita berpikir, lebih baik saya tidur saja, atau lebih baik saya jalan-jalan, mungkin itu lebih menyenangkan. 可能我们觉得我们很累，我们就不要来听神的道。我们很累，我们不要去做任何事。我们就觉得比较睡觉比较好，不要来听神的道。 Tetapi justru saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara saat merasa tidak ingin mendengarkan firman Tuhan, 但是我要对大家 tidak ingin membaca firman Tuhan, lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk jalan-jalan, 但是我要对大家说，如果我们选择我们比较喜欢去不要去读经，不要去听神的道，比较喜欢去睡觉的时候， justru di saat itulah ada pesan yang penting yang ingin disampaikan Tuhan kepada saudara. 就是在那个时候有一个很重要的信息要对我们说。 Jadi ketika saudara melewatkan saat itu, artinya saudara melewatkan secara khusus, ada sesuatu pesan khusus, berkat khusus yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara. 如果我们忽略过了这些好的信息的话， Ada pesan khusus
berkat khusus yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara pada saat itu. 就是在那个时候有一个很重要的信息，有重要的祝福要引导我们的。 Karena iblis tahu 因为魔鬼知道 Tuhan ingin memberikan kamu satu pesan yang penting, yang khusus kepada saudara pada waktu itu, tetapi dia berusaha untuk membuat saudara menjadi lelah dan tidak ingin membaca firman Tuhan. 因为魔鬼知道，在耶稣要祝福，就是要传这个好的信息给我们的时候，就是魔鬼就用他的方法，就是把我们做了弄得我们很累，不要来去接受，不要来去听。 Jadi Bapak Ibu mengerti maksud saya? Justru di waktu saudara merasa tidak ingin membaca firman Tuhan, justru disitulah saudara harus keras. Saudara harus punya satu komitmen yang teguh untuk membaca firman Tuhan. Karena ada pesan khusus yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara. 所以当我们累了不要去读经的时候，就是在那个时候有一个很重要的信息要对我们传讲。 所以我们要有一个坚固的心，要去来去用我们的全力来去读我们的经，去读神的道。 Petrus sudah sangat kelelahan, sepanjang malam dia sudah menjala ikan, tetapi tidak ada hasil. Secara jasmani dia lebih memilih untuk tidur. 西门彼得已经劳累了，他整夜都没有打到鱼，然后他。 如果用肉体来说的话，他更希望去睡觉。 Tetapi dia memilih untuk mendengarkan Yesus mengajar firman Allah. 但是呢，他选择来听神的道。 Dan saya percaya pada saat itu Petrus mendapatkan satu berkat yang khusus, satu pesan yang khusus dari firman Allah yang disampaikan oleh Yesus. 我相信在那个时候，彼得是得到了很大的一个祝福，很大的一个信息。 Dan kita tahu selanjutnya bahwa akhirnya Petrus mendapat berkat yang sangat luar biasa. 我们也看到了然后彼得就得到了一个很大的祝福。 Jadi saudara, tanda yang pertama dari seorang murid adalah dia begitu suka mendengarkan firman Allah. Bahkan dia konsisten untuk tetap mendengarkan firman Allah di tengah situasi dan kondisi apapun. 所以刚才我们说的第一点就是要成为耶稣的门徒，就是他很喜欢听神的道。 Itulah tanda murid yang pertama. 这是第一点，成为门徒的。 Tanda seorang murid yang kedua yaitu bahwa dia pasti dia akan taat kepada gurunya, dia akan taat kepada Tuhan Yesus. 第二点呢，就是他一定顺服神的话。 Seorang murid Kristus yang sejati, dia akan taat kepada perintah Tuhan Yesus walaupun kelihatannya perintah itu tidak rasional, tidak masuk akal. 成为门徒的第二点呢，他就是顺服遵从神的话。虽然这些东西对他来说是不合理的，但是他就是要听从神的话。 Saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk menebar jalannya. 我们看耶稣就是叫便门彼得把这个网下网打鱼。 Sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal bagi manusia. 其实呢，耶稣的命令叫这些打鱼的人去下网的时候，是一件不合理的一件事。 Karena yang pertama, Yesus seolah berlaku dia lebih hebat, dia lebih pintar dari Petrus yang adalah seorang nelayan sejati. 因为什么呢？因为耶稣就觉得，就好像他很厉害，在这个方面，他就是对这个西门彼得是打鱼的渔夫，叫彼得下网打鱼。 Padahal Tuhan Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu. 因为呢，耶稣本身不是渔夫，他是木材的。 Bagaimana mungkin seorang anak tukang kayu mengajarkan seorang nelayan cara untuk menangkap ikan? 那有可能是一个木材的人，他可以有这个经验在打鱼方面呢。 Ibarat seperti mengajari seorang sopir truk
untuk belajar mengemudi truk. Ibarat kita itu mengajari seorang sopir truk untuk mengemudi truk gitu. 就好像我们教导这些坐大车的人，教导他们怎样来骑这个大车。 Itu sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak rasional bagi manusia. 这就是好像不合理的一件事情。 Dan yang kedua, sepanjang malam Petrus sudah menebar jala. Tidak ada ikan sepanjang malam. 然后彼得也说，他整夜下网打鱼，也打不着一只鱼啊。 Dan tidak mungkin itu ikan ada di siang hari, karena siang hari itu panas, ada terik matahari. Ikan itu lebih suka berada di dasar air. 然后在中午也不可能有鱼，因为中午是很热嘛，鱼是不会浮上来的，是沉下海的。 Jadi bagaimana mungkin logisnya di siang hari kita bisa menangkap ikan? 所以哪有可能在中午我们可以下网打鱼？ Dan yang lebih menjengkelkan yaitu bahwa Tuhan Yesus menyuruh Petrus menebarkan jalannya ketika Petrus dan kawan-kawan mereka sudah membereskan apa jala mereka. Mereka sudah membersihkan perahu mereka. 更让人很懊恼的一件事就是，耶稣就是叫他们下网打鱼，因为他们之前已经洗了网，就是已经靠了岸，就是不再打鱼了。 Petrus sudah siap-siap, sudah membersihkan jalannya, sudah mau pulang. 彼得已经准备洗网，已经好了，已经要回家了。 Kenapa Tuhan Yesus tidak perintahkan Petrus waktu mereka sedang membersihkan jalannya? Oh, kamu jangan bersihkan dulu, nanti saya mau suruh kamu tebarkan jala lagi. 为什么耶稣在那个时候他没有吩咐彼得？因为彼得在洗网啊，为什么他没有吩咐彼得？你不要先洗网，因为我要叫你们去海里打鱼。 Tetapi kenapa ini setelah jalannya dibersihkan, udah capek-capek, dipanggil lagi, nanti tebarkan jala lagi? 而为什么要等到西门彼得他们洗完网了之后，才叫他们打鱼呢？ Jadi dari ketiga alasan ini sebenarnya Petrus itu memiliki alasan yang kuat untuk menolak permintaan dari Tuhan Yesus. 其实，在这个方面呢，西门彼得他有权利推倒耶稣的命令。 Tetapi Petrus tidak menolak, bahkan bagaimana jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus? 但是呢，西门彼得却没有推辞，他仍然他怎样回答呢？ Di ayat 5 dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. 第5节这里说，西门说：“父子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。” Saudara, kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris 如果在英文版 menggunakan kata word, 这里说 die itu engkau, word, 哦， perkataan engkau. 呀，这里说是你的话，你的依从， Karena perkataan engkau, word. 因为你的话， Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, karena engkau yang menyuruh. 如果在印尼版，它这里是说的，依从你的话。 Saudara, word, perkataan Yesus itu adalah firman. 话，这里说耶稣的话就是神的话。 Saya meyakini bahwa Petrus saat itu meyakini apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya bukan hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi itu adalah firman yang disampaikan kepada Petrus. 我相信西门彼得有这个感觉，就是耶稣所说的话就是神的话。 Maka akhirnya Petrus mau melakukannya. 所以彼得就愿意去做。 Jadi ini adalah sebuah pernyataan iman dari Petrus. 这个就是彼得的一个信心。 Walaupun
dalam pandangan manusia itu sungguh tidak rasional, tetapi karena iman, tetapi karena percaya dengan perkataan Yesus, akhirnya Petrus mau melakukannya. 虽然在人的眼里，这个是一个不合理的一件事情，但是西门彼得却去行。 Dari mana iman ini bisa timbul di dalam diri Petrus? 这个信心在彼得的身上是如何起 Karena 来的呢？ Petrus sebelumnya sudah mendengar. Petrus berdiri duduk di samping Kristus, samping Yesus di atas perahu, mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan firman Allah. 因为彼得在船上已经听到了神的道了，听耶稣传讲神的道了。 Pendengaran akan firman Allah mendatangkan iman. 听神的道就会有这个信心， Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. 信心的来临就是我们听神的道。 Jadi iman dari Petrus ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi karena Petrus setia mendengarkan firman Allah. 所以西门彼得的信心不是突然间来的，而是他听了神的道才有这个信心。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， seringkali memang perintah Tuhan itu seringkali tidak rasional bagi kita, tidak masuk akal bagi kita. 时常神的命令就是好像不逻辑、不合理的。 Tetapi disitulah Tuhan melihat apakah kita taat, apakah kita beriman, kita percaya kepada Dia. 但是就是在那个时候，耶稣这个神就是要看到是否我们就是听从他的话，就是顺服他的话。 Apa yang dianggap manusia itu tidak masuk akal, tidak rasional, mustahil dilakukan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 对人的看法、对人的想法，这件事情是不合理、不逻辑的，但是对神来说，全部都可能的。 Saudara percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil? 对神来说，一切都是有可能的。 Kuncinya supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar adalah kita tetap taat dan melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita, walaupun mungkin kita merasa itu tidak rasional, tidak masuk akal. 重点就是我们要去行，去顺服神所命令我们去行的。虽然对人来说，对我们来说，这些是不合理、不逻辑的。 Dan hasil dari ketaatan Petrus itu adalah dia menuai, dia mendapatkan ikan yang begitu banyak, yang begitu banyak sekali. 顺从的结果呢，就是西门彼得得着了很多的鱼。 Jadi tanda yang kedua dari seorang murid adalah dia akan taat kepada perintah gurunya, walaupun itu kelihatan tidak rasional. 所以，成为门徒的第二点就是我们要顺服神，虽然这件事是不合理、不合逻辑的。 Tanda yang ketiga seorang murid adalah bahwa dia mengakui dirinya adalah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. 第三点就是他认罪悔改，就是他认罪，他是一个罪人。 Setelah mendengarkan firman Allah dan melihat bagaimana mujizat itu terjadi, 当看了这些奇迹的时候， Petrus akhirnya menyadari bahwa Yesus yang berdiri di hadapannya itu bukanlah manusia yang biasa. 西门彼得就看见了耶稣站在他的面前，不是普通的一个人， Tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. 耶稣就是神本身的。 Terbukti dari panggilan dia kepada Yesus. 可以有证据可以看得到他怎样叫着耶稣的名。 Jika sebelumnya dia memanggil Tuhan Yesus sebagai seorang guru, tetapi ketika dia mendengarkan firman, ketika dia melihat mujizat terjadi, dia memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. 之前他听了神的道，听了耶稣的道，听了耶稣的奇迹，对不起，之前他是叫耶稣是父子，然后从耶稣传讲神的道，耶稣做了奇迹，他就叫了耶稣是一声主啊。 Saudara, firman yang dia dengar dan mujizat yang dia lihat membuka mata rohaninya. 他所听得到，他所看的奇迹，就打开他的Mata 属灵的 rohani. 眼。 Dia menyadari bahwa di hadapan Tuhan
dia hanyalah orang berdosa, bahkan dia merasa dia tidak layak untuk berada di dekat Tuhan Yesus. 他觉得他是不配在神的面前的。 Mungkin Petrus disadarkan oleh firman yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sering menyampaikan firman tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. 耶稣就是被神的道被提醒了。 Dan ketika dia disadarkan tanpa menunda-nunda, dia segera berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan dia mengaku dirinya adalah orang yang berdosa. 当他觉悟，当他觉悟了，他就匍匐在耶稣的膝前，他就是认了他是一个罪人。 Jadi saudara-saudara, tanda yang ketiga dari seorang murid adalah bahwa dia mengakui dirinya adalah orang berdosa, bukan orang benar di hadapan Tuhan. 成为神的门徒，第三点就是他就是认了他是一个罪人， Dan dia 承认他 sadar 是个罪人， hanya datang kepada Tuhan Yesuslah dosanya bisa diampuni. 然后他也相信，当他来到神的面前，他的罪被赦免。 Saudara, Petrus merasa dia orang berdosa. Mungkin selama ini dia merasa Yesus tidak lebih penting dari pekerjaannya sebagai seorang nelayan. 西门彼得他觉得他是个罪人，可能他把这个打鱼的事情放在第一旁。 Dia sudah sering mendengar Tuhan Yesus mengajar. Dia sudah pernah melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Tetapi mungkin pada waktu itu dia hanya menganggap itu semua hanya angin lalu. 他时常看见耶稣传讲神的道，他也时常看见耶稣做很多的奇迹。可能在那个时候，他觉得这是普普通通的一件事情。 Sampai pada saat itu akhirnya dia baru menyadari siapakah Yesus itu sesungguhnya dan siapakah dirinya di hadapan Tuhan. 直到那一晚，他才觉悟醒来说，谁是真正的耶稣？然后他自己真正的是谁？ Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， mungkin saat ini di antara kita merasa Tuhan Yesus itu belum begitu penting di dalam hidup kita. 可能在我们当中，我们觉得，耶稣基督没有那么重要在我们的生活。 Mungkin kita berpikir ada yang masih lebih penting. 可能我们觉得还有更重要的事情。 Mungkin kita berpikir mencari uang itu lebih penting. 可能我们觉得找钱比较重要。 Kita suka dengan uang. 我们喜欢钱， Mencari popularitas itu lebih 我 penting. 们去找比较有地位的事情。 Mungkin kita berpikir bagaimana bisnis saya ini bisa lebih besar, itu jauh lebih penting daripada Tuhan 我 Yesus. 们就去找我们的生意怎样会比耶稣更重要。 Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa 亲爱的弟兄姐妹，我要对 segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini 我们所追求的，在这个世界， itu tidak ada yang sungguh-sungguh berharga daripada apa yang bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. 是没有比耶稣给我们的更重要。 Saudara mengejar uang, saudara mengejar harta, 我们追求 popularitas, semuanya itu sia-sia, semuanya itu akan hilang. 我们追求钱、财物还有地位，这些是没有用的。 Tidak ada yang lebih penting daripada mengikut Tuhan Yesus. 没有比跟从耶稣更重要的。 Jadi itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以这一点我们要去了解的。 Petrus menyadari walaupun dia dapat ikan begitu banyak, tetapi itu tidak jauh lebih penting daripada mengikut Tuhan Yesus. 彼得觉悟了，他得到了那么多的鱼，没有比跟从耶稣更重要。 Ikan hanyalah ikan, walaupun sebanyak apapun itu hanyalah ikan. 鱼就是只单单是一只鱼而已，没有比 Ikan ya hanyalah ikan, sebanyak apapun ya tetap hanya ikan. 鱼就是鱼啦，更多的鱼也是鱼而已啊。 Ya. Tetapi Petrus menyadari ada yang lebih besar, yang lebih berarti yang Tuhan Yesus tawarkan kepada dia, yaitu menjadi penjala manusia. 但是彼得觉悟了，他就是
有一件比这些更重要的，就是他要得人了。 Dan inilah tanda yang keempat, yaitu seorang murid. Dia adalah seorang penjala manusia. 第四点呢，就是成为门徒的第四点，就是他要得人。 Seorang murid adalah penjala manusia. 一个门徒他要得人。 Saudara-saudara, ketika Petrus dan kawan-kawan mendapatkan ikan yang begitu banyak, 当西门彼得得了很多的鱼的时候， bahkan sesuatu yang belum pernah mereka alami 可能这些 seumur hidup mereka sebagai seorang nelayan. 可能在他们的一生当中没有看到了那么大的奇迹的时候， Mereka tentu sangat bersukacita. 他们当然是很喜乐的。 Mungkin mereka berpikir bersama dengan Tuhan Yesus akan mendapat ikan-ikan yang lebih banyak lagi. 可能他们觉得，如果我们跟着耶稣，我们就会得到更多的鱼。 Bersama dengan Yesus akan menjadi nelayan yang paling hebat, yang paling sukses, yang paling kaya. 跟耶稣，我们就会变成了一个很有钱的渔夫。 Mungkin mereka sempat berpikir seperti itu. 可能他们有这样的想法， Tetapi apa yang terjadi? 但是他们却怎么样呢？ Justru Tuhan Yesus meminta mereka untuk meninggalkan ikan-ikan yang sudah mereka dapatkan itu. 耶稣却叫他们撇下这些所有的，跟随他。 Bagaimana bisa? 哪可能？ Padahal Tuhan Yesus sendiri yang memberikan mereka mujizat untuk mendapatkan begitu banyak ikan. Tetapi setelah mendapatkan banyak ikan, dia disuruh tinggalin. 耶稣给他们那么大的神迹，就是得了那么多的鱼，然后耶稣却叫他们撇下这些所有的，跟随 Ini 他。 ada sesuatu yang lucu di sini ya. 这个是有一个很好笑的一件事情啊。 Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengubah cara pandang Petrus dan kawan-kawan. 这里我们看到耶稣他要改变西门彼得和他的同伴的看法。 Petrus dan kawan-kawan menganggap ikan itu sangat penting di dalam hidup mereka. 西门彼得和他的同伴就看见这些鱼对他们的生活来说是很重要的事情。 Ikan itu soal hidup mati mereka itu sepertinya seperti itu gitu. 鱼就是他们的生活所需要的东西。 Tetapi Tuhan Yesus ingin mengubah cara pandang mereka bahwa menjadi penjala manusia itu lebih penting, lebih berharga daripada menjadi penjala ikan. 但是主耶稣要改变他们的看法，就是说得人比得了这么多的鱼更重要。 Kalian merasa hebat, merasa bangga dengan ikan-ikan yang begitu banyak? 你们得造了那么多的鱼，你们觉得很厉害吗？ Apakah kalian merasa bangga? 是不是你们觉得很骄傲呢？ Saya mau kasih kamu yang lebih hebat lagi, yang lebih berharga lagi. 我要给你们更大的事情，更重要的事情， Yaitu 更宝贵 kalian 的事 bukan 情， menangkap ikan, tetapi menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan. 就是不是得了鱼，但是要得人。 Jadi Tuhan Yesus sedang ingin mengubah cara pandang mereka. 所以主耶稣要改变他们的看法。 Seorang murid yang sejati adalah seorang yang menjala manusia. 一个真正的门徒，他们就是要得人的门徒。 Saudara, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu menjala manusia. 这就是主耶稣要我们去做的，就是我们要得人。 Saudara, ini adalah panggilan, ini adalah pekerjaan yang paling berharga menurut saya di mata Tuhan. 我觉得这是一个很宝贵的一个解命，就是我们要得人，在神的面前是一个很重要的事。 Karena dikatakan satu jiwa diselamatkan, satu jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai, sorga bersukacita. 因为圣经有说过，一个人得救，一个人悔改，天上的天使、天兵，他们就是喜乐。 Saudara, tidak dikatakan sorga bersukacita kalau saudara mendapatkan rumah yang bagus, mobil yang bagus. 从来没有说，天使在天上喜乐，如果我们得了很大的房子。
Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bangga kepada saudara kalau saudara bisa menjadi seorang penjala manusia. 我们的主很开心、很喜乐，如果我们得了人。 Saudara, memang banyak profesi kita di dunia ini. Mungkin di antara kita ada yang menjadi seorang pebisnis, mungkin ada yang menjadi manajer, mungkin ada yang menjadi karyawan, mungkin ada yang menjadi dokter. 在这个世界，可能我们有不同的职业，比如说有一个生意人啊，有是一个经理，还有是工人啊。 Saudara, pekerjaan-pekerjaan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. 这些工作呢，就是暂时要满足我们的生活。 Pekerjaan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. 这些工作就是要 kebutuhan jasmani 就 kita. 是暂时性的我们生活的需要。 Tetapi pekerjaan yang sesungguhnya itu adalah menjadi penjala manusia. Itulah pekerjaan yang sesungguhnya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. 但是真真实实的工作呢，就是我们要得人，这就是主耶稣要我们去做的。 Jadi itulah tanda yang keempat, yaitu menjadi penjala manusia. 这就是第四点，我们要成为得人。 Dan bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia? 然后我们要如何要得人呢？ Sangat sederhana sebenarnya. 其实很简单。 Tuhan Yesus selalu katakan ketika dia memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. 主耶稣就是时常对他的门徒说：“跟从我吧。 Aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. 我会从今以后你要得人了。” Jadi kunci bagaimana kita bisa menjadi seorang penjala manusia adalah mengikut Yesus. 我们要得人呢，我们最主要就是我们要跟从耶稣。 Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, 主耶稣说， belajarlah daripadaku. 耶稣说：“你跟从我吧，跟我学习吧。 Dari situ kamu bisa menjadi seorang penjala manusia. ”从这里我们就会成为得人的。 Jadi itu adalah tanda yang keempat. 这就是第四点。 Dan yang terakhir, tanda yang kelima dari seorang murid adalah dia rela, dia siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. 第五点就是我们成为门徒的，就是我们愿意把我们的一切，我们愿意撇下我们所有的东西。 Petrus dan kawan-kawan mendapatkan berkat yang begitu besar. 西门彼得和他的同伴得了很大的祝福， Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. 他们得了很多的鱼。 Tetapi ketika Tuhan Yesus menawari mereka hal yang lebih besar lagi, lebih berarti, 但是当耶稣就是给他们一件很重要、一件很大的事的时候， maka tanpa pikir panjang, tanpa ragu-ragu, mereka langsung ambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. 他们就不犹豫的、没有去想太多的，就是撇下所有的跟随耶稣。 Saudara, mungkin bagi manusia apa yang dilakukan Petrus dan kawan-kawannya adalah suatu kebodohan. 可能对我们来说，西门彼得和他的同伴所做的这件事情是一个很愚蠢的事。 Bagaimana mungkin meninggalkan ikan-ikan yang begitu banyak? 哪有可能撇下这些那么多的鱼？ Itu kalau diuangkan itu harganya banyak sekali. Mungkin bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sampai berbulan-bulan ke depan. 如果用金钱来数算的话，这些鱼呢，足够给他们的生活一夜以上的生活。 Kalau saudara dan saya menjadi Petrus, mungkin kita tidak rela melihat ikan-ikan yang begitu banyak itu, yang besar-besar itu. 如果你我就是在彼得的立场来说，我们可能不会撇下这些鱼的。 Tetapi itulah tanda kelima dari seorang murid, yaitu dia rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. 但是这就是第五点，成为门徒的，他们就是愿意撇下他们所拥有的。 Petrus menyadari apa yang ditawarkan Tuhan Yesus itu jauh
lebih berharga daripada ikan-ikan itu. 西门彼得他明白，主耶稣给他的比这些鱼更大的事情。 Bahkan saudara, kalau kita renungkan, mereka bahkan tidak terpikir di dalam benak mereka untuk menghitung berapa ikan yang ada. 其实，在他们的想法，在他们的脑海里，他们却没有去数算，他们得着了这些鱼有多少只。 Tidak terpikir oleh mereka untuk menghitung, kalau perahu saya ini saya jual dan dengan peralatannya sebelum saya mengikuti Yesus itu kira-kira dapat berapa. 他们也没有这样的想法，如果我把这个船卖出去的话，我得到了金钱，我可以 saya jual, saya bisa dapat berapa. 我把它卖，我可以得到了多少？ Tidak ada di dalam benak mereka sama sekali untuk berpikir untung ruginya kalau saya sekarang mengikut Tuhan Yesus. 在他们的脑海里没有这样的想法，如果我跟随耶稣，我卖了这些鱼，我卖了这只船，我会得到了多少钱？他们却没有这样的想法。 Saudara bisa melihat bagaimana tanda yang kelima ini. 我们可以看到这个第5点的， Apakah kita berani seperti Petrus dan kawan-kawan yang tanpa hitung-hitungan ketika Tuhan Yesus memanggil kita? 是否我们愿意呢？就是像西门彼得和他的同伴这样，如果耶稣跟随耶稣的第5点呢？ Saudara-saudara, menjadi orang percaya, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah anugerah, itu mudah, itu gratis. 亲爱的弟兄姐妹们，我们成为神的，我们成为相信神的人，我们这是免费的恩典。 Tetapi untuk menjadi seorang murid, 但是要成为门徒呢， itu ada harga yang harus dibayar. 我们需要付出代价， Ada harga yang harus dibayar. 有代价我们要付的。 Di antara begitu banyak orang yang datang mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan firman Allah, 有那么许多的人来听神的道， tetapi tidak banyak yang bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus. 但是却很少成为神的门徒，成为耶稣的门徒。 Karena tidak semua orang, tidak banyak orang yang mau dan rela membayar harga. 因为没有许多人，他们愿意来付出代价。 Saudara mengerti akan hal ini? 弟兄姐妹，是否知道这件事吗？ Ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid Kristus. 成为基督的门徒，我们必须付出代价。 Tetapi saya percaya, 但是我相信， apapun yang kita bayar, apapun yang kita keluarkan untuk menjadi seorang murid Kristus, 我们所付的代价要成为门徒的， hasilnya atau reward yang akan kita dapatkan dari Tuhan itu akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita keluarkan. 它的结果就是我们会得到了我们无法想象的结果。 Itulah yang dipercayai oleh Petrus dan kawan-kawan. 这就是西门彼得和他的同伴所相信的。 Makanya mereka tidak ragu-ragu untuk datang mengikut Tuhan Yesus. 所以他们就是没有那么犹豫的，没有很多的别的想法，就是他们就是跟随了耶稣。 Jadi saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 所以弟兄姐妹们，经过今天的神的话， mari kita meneguhkan hati kita. 我们来坚固我们的心， Mari kita berkomitmen untuk menjadi seorang murid bagi Tuhan Yesus. 我们在神的面前，我们要跟神说，我们要成为神的门徒。 Memang tidak gampang, memang ada harga yang harus dibayar. 虽然不是一件很简单，然后要付代价， Tetapi Tuhan Yesus berjanji, ikutlah aku. 但是主耶稣对我们说，跟随我吧， Belajarlah daripadaku, 跟我学习吧， maka engkau bisa menjadi seorang penjala manusia, Itu seorang betul. murid yang luar biasa. 你就会成为得人的。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari Tuhan,
dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.